warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat kembali untuk meneruskan tadabbur kita. Kita masih lagi pada ayat terakhir surah Al-Fatihah, ayat yang ke-7. Jadi pada minggu yang lalu kita dah terjemah ke belum? Dah ke? Dah kan? Dah terjemah kan? Dan kita ada beberapa topik dalam ni yang kita nak bahaskan lah. Iaitu cuba kita tengok balik surah Al-Fatihah, kita terus pergi kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi cuba terjemah balik. Sirata apa ada tambah apa? Iaitu jalan. Jadi soalan dia kita kata apa? Apakah itu jalan yang lurus? Kan? Sebelum dia. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah tunjukkan kita, beri kita ilmu, beri kita jalan beramal dan beri kita jalan istiqamah. Ilmu, amal dan istiqamah. 3 kan? Itu yang kita minta. Ihdina tu. Berilah kami ilmu, amalan dan juga jalan istiqamah. Di mana? Pada jalan yang lurus tu. Apa jalan yang lurus? Jadi tidak cukup sekadar kita hanya tahu abstrak jalan yang lurus, jalan lurus. Jadi semua mendakwa jalan yang lurus. Namun mesti ada golongan yang telah pun terbukti. Title dia yang Allah sendiri telah pun menggariskan dalam Quran, meletakkan hal tersebut supaya inilah menjadi panutan kita, menjadi ikutan kita, tauladan kita, golongan-golongan ni. Jadi kita sebut iaitu jalan, jalan bagi allazina, orang-orang yang an'amta, telah memberi nikmat oleh engkau, an'amta, alaihim, ke atas mereka, ghairil maghdubi, bukan daripada orang-orang yang dimukai ke yang dimukai je? Orang ke orang-orang? Ramai ke seorang? Sikit? Ramai? Betul? Dia salah aja. Kalau dia ramai, dia bunyi macam ni. Al-maghdubina. Macam
macam tu. Macam ad-dallina tu. Tu ramai. Kalau maknanya ni al-maghdubi saja, tak ada yang belakang. Maknanya dia tak ramai lah tu. Satu kelompok ni. Beza tu, itu pun penting juga. Untuk kita boleh lebih detailkan maksud yang Allah nak kita fahami tu. Okey, faham? Jadi golongan yang dimurkai cukup. Sebenarnya macam itulah. Alaihim, atas mereka, waladdallin. La tu makna dia sama macam ghairi tu. Dia ikut makna ghairi tu, bukan juga. Jadi dan bukan juga apa? Orang-orang yang sesat. Okey, jadi ada inilah jalan yang lurus. Ada dua jalan yang kita nak masuk yang ini dan bukan jalan yang ni. Ada isbat dan ada nafi tak dalam ni? Ada tak? Macam kita punya syahadah kan, ada isbat ada nafi tak? Tidak ada ilah melainkan Allah. Kan? Jadi kita menetapkan tu. Dalam ni ada juga, kita nak jalan yang mana, jalan lurus ni? Jalan golongan yang dapat nikmat. Kan? Kita tetapkan ni golongan yang ni saya nak. Bukan golongan yang dimurkai dan sesat. Kan ada nafi, saya tak nak yang ni, saya hanya nak yang ni saja. Jadi bila manusia tak faham jalan yang lurus ni secara terperinci, maka kemungkinan dia ambil tiga-tiga sekali. Itu bahaya tu. Bila manusia tak faham jalan yang lurus tu secara terperinci, kemungkinan apa? Rupa-rupanya semua dia harum semua sekali. Sekejap macam dapat, macam sama dengan orang bernikmat. Sekejap sama dengan orang yang memurkai. Sekejap sama dengan orang yang dia bercampur aduk. Sebab itulah kita kena tahu. Yang pertama, hari ni kita nak bincang golongan pertama, apa dia? Golongan yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapakah golongan yang diberikan nikmat? Baik. Jadi pertama kita buka surah 4. Surah 4. Ayat 69. Okay, siapa golongan yang diberi nikmat? Jadi kita buka surah 4 ayat 69. Jadi saya sebut surah 4 ayat berapa? 69 kan? Okay. Muka surah berapa? 80. Alhamdulillah. Semua jumpa dah? Okay, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan wa may yuti'illah war rasul. Okay, jadi inilah Allah nak kata pertama kita baca apa tu? Terjemah wa may yuti'illah.
dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Jadi ini jalan yang lurus yang kita nak. Syarat pertama mesti apa? Jalan mentaati Allah dan Rasul lah. Pokok pangkal dia itulah dia. Taat Allah dan Rasul. Baik. Sebab itu Nabi SAW, kita tengok seterusnya lagi. Faulaika, jadi siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sambungannya apa? Maka mereka itulah bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat ke atas mereka. Ini adalah jawapan tadi. Kita minta siratal ladzina an'amta alaihim kan? Iaitu jalan-jalan yang lurus, jalan mana? Jalan golongan yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka ni? Ini jawapan dia. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka inilah yang bersama dengan golongan yang Allah telah beri nikmat tu tadi. Jadi kalau kamu minta tu, syarat pertama apa? Berusaha untuk taat Allah dan sekarang kita nak tahulah tu. Apa yang Rasul bawa? Macam mana nak taat kepada Allah dan Rasul? Okey. Jadi kemudian siapakah golongan ni? Ada 4 golongan. Ada 4 golongan daripada ayat ni. Kita nak bersama dengan golongan yang mendapat nikmat ni, iaitu 4 yang pertama. Satu siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, salihin. Dia bukan nama ada nama orang siddiqin. Syuhada ke? Ada. Nama salihin ada tak? Tapi di sini dia bukan nama ni, title lah. Title. Dia punya pangkat yang Allah letakkan. 4 ni lah golongan yang taat Allah dan Rasul. Baik. Jadi kita nak perincikan 4 ni siapa supaya kita boleh contohi dia. Kemudian wahasuna ulaika rafiqa. Wahasuna, dan sebaik-baik mereka itulah. Dan mereka itulah sebaik-baik rafiqa apa? Teman rapat. Maksudnya jadi teman rapat. Faham sikit ke ayat ni? Teman rapat ni maksudnya rafiq tu juga contoh, tauladan yang sepatutnya kita ikut dah. Kita tengok contoh ni dalam surah seterusnya. Tambah sikit. Surah Al-An'am. Al-An'am. Ayat yang ke ayat 90. Ayat 90. Ayat 90. Ni semua atas tu juga cerita nabi-nabi yang dapat nikmat juga. Semua ada nama-nama nabi atas tu.
daripada ayat yang ke 84 lah. Kalau kita nak baca daripada 84 tu, panjang lah. Kita cukup kesimpulan dia. Kita tengok ayat 90. 90 tu Allah menyimpulkan daripada apa yang semua yang golongan tadi. Kita baca ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kejap, aku dah dapat. Belum? Ayat 103, muka surat 138 138 okey. Ayat bawah sekali kan? Okey. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Jadi semua ni yang para nabi tadi ni dan orang-orang yang ikut mereka, ulaikal ladzina hadallah, mereka lah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk. Hada tu maknanya fi'il madi. Kalimah an'ama yang kita baca pun fi'il madi juga. Benda yang telah orang kata terjadi, Allah dah berikan. Jadi mereka lah orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk kepada mereka. Lalu Allah kata apa? Fabihudahu muqtadih. Maksud dia. Ada terjemahan. Maka dengan petunjuk mereka. Kita tak mungkin boleh tahu jalan betul. Kalau tak tahu jalan, tak tahu golongan ni. Kalau kita tak kenal golongan ni, kita tak akan tahu jalan betul. Mereka lah menyambung lisan Nabi itu. Mereka lah yang menyambung apa yang ada kat kita hari ni. Kalau tak ada golongan ni, boleh tak kita dapat tahu tentang agama? Tak tahu. Jadi tak mungkin kita boleh ketepikan golongan ni dan buat jalan sendiri. Tak mungkin. Kita tak akan sampai pada jalan. Itu Allah kata apa? Maka dengan petunjuk mereka lah. Iqtadi apa? Iqtadi tu perkataan qudwah. Iqtada tu kalau jadi dia punya ni qudwah tu. Qudwah maknanya apa? Contoh, tauladan juga. Kan? Sama dengan uswah. Uswatun hasanah, qudwah hasanah sama. Tauladan. Jadi dengan petunjuk mereka lah, ikutilah, jadikanlah mereka ni tauladan, contoh ikutan. Jadi ini ayat yang memerintahkan untuk kita ikut jalan golongan ni Itulah rafiqah. Jadikan macam mana nak ikut jalan dia kalau tak kenal? Boleh. Jadi maksud dia balik surah 469 tu. Selalu tak baca doa ni? Ada tak doa ni? Kita pun baca doa kan, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Betul tak? Ada baca doa. Amin kan? Lepas tu buat apa? Wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah golongan yang sepatutnya diikuti jadi contoh. Tiba-tiba tak kenal langsung. Yang tahu golongan mana? Tu nama main bola semuanya tahu, pandai. Kan yang ni tahu tak? Cerita dia pun tak tahu, nama pun mungkin tak tahu. Kisah dia kat mana, tempat kat mana dalam Quran pun tak tahu. Malang sungguh kalau macam ni lah. Dapat tak maknanya tu? Walaupun dia doa. Tak dapat. Doa dia tak sama dengan tindakan. Tak dapat lah. Itu maksud rafiqah ni. Macam mana kita nak jadi teman rapat? Hari ni dia tak ada dah. Semua dia tak ada. Dah wafat. Nak jadi teman rapat macam mana? Bersahabat dengan kisah dia. Ambil tahu. Tapi benda ni diketahui. Kalau tak belajar. Ni dah timbul masalah dah. Ayat ni je baru ayat 1 dah timbul masalah dah. Kan? Ayat pertama yang kita buka hari ni. Jadi sebab itu faham Allah sebut penutup ni untuk apa dia? Tuntutan untuk kita menelusuri jalan ini dengan mengambil ibrah daripada kisah mereka lah. Okey. Baik.
Jadi wa may yuti'illah, ini golongan yang diberi nikmat adalah golongan yang pertama taat Allah dan Rasul. Jadi dalam ayat ni yang pertama dulu, siapakah golongan yang taat Allah dan Rasul? Apa ciri dia nombor satu dulu? Okey, cuba buka surah um, 24 ayat 51. Ayat 51 ah. Ayat 51. Syarat kan? Oleh nikmat ni. Ciri dia nombor satu apa? Taat Allah dan Rasul. Iaitu surah 24 ayat 51. Okey. Surat dah jumpa? Tiga lima enam. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya tidak lain adalah ucapan orang-orang yang beriman itu apa dia? Apabila diseru. Doa apa? Diajak, dakwah. Maknanya ada kerjanya dakwah tu, mengajarkan, mengajak kepada apa? Allah dan Rasul. Supaya yahkuma apa? Ingat tak saya bincang tentang hukum? Apa? Hakama, apa fungsi dia? Ajak kepada Allah dan Rasul untuk apa? Untuk baca je ke ataupun untuk buat apa? Untuk ikut. Yahkuma tu maknanya hukum, peraturan lah. Contoh saya ingat, saya buat contoh apa? Hakam tu dabah. Apa dia? Dabah ni haiwan liar kan? Liar. Benda yang tak ada kawalan. Benda yang orang kata apa? Tak ada aturan. Lalu datangnya orang ni, hukum ni, apa dia? Untuk apa? Mengatur sistem tu jadi elok. Jadi tujuan diseru Allah dan Rasul ni, diajak ni untuk ikut aturan syariat itu menjadi hukum peraturan dalam kehidupan. Dari semua sudut, politik ke, pendidikan ke, semua sekali, muamalat ke semua. Itu maksud yahkuma bainahum. Jadi pada sesuatu yang tak terkawal, hanya ikut hawa nafsu atau akal semata-mata, menjadi peraturan yang sempurna. Sebab apa? Sebab datang daripada wahyu. Tujuan belajar Quran untuk supaya akhirnya Quran tu jadi apa? Peraturan kita lah. Jadi undang-undang hidup kita. Bukan baca dapat pahala je. Itu sepatutnya berlaku. Sebab tu dia perlu difahami. Sebab itulah kata orang beriman ni apa dia? Bila dia seru ni, tanda mereka memahami hakikat tersebut, apa mereka kata? Sami'na
Tujuan dengar tadi Quran baca untuk apa? Untuk dengar je seronok ke atau untuk apa? Taat. Untuk taat itu tujuan dia. Inilah orang yang beroleh kejayaan. Jadi dia hidup dia didahulukan siapa dalam hidup? Sebelum buat apa-apa? Allah dan ini syarat pertama ni nak dapat nikmat ni. Kalau tak buat macam ni nikmat tak dapat. Sebenarnya istidrak je dapat. Tak sama nikmat dengan istidrak tak sama. Istidrak bila dia sedar rupanya ni bukan nikmat. Sekarang dia rasa macam nikmat. Lepas dia mati rupanya baru dia tahu semua tu bukan nikmat. Semua itulah azab yang disangka nikmat. Istidrak maknanya azab yang disangka nikmat. Perangkap. Jadi tak nak yang begitu. Ini golongan yang satu lagi dalam surah 49 pula. Jadi taat Allah dan Rasul ni maknanya hidup dia dalam keadaan apa? Mendahulukan ke atau membelakangkan Allah dan Rasul? Mendahulukan. Buka surah 49 ayat 1. Mendahulukan Allah dan Rasul. Bismillah ayat 1. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tuqaddimu apa? Mendahului. Maknanya bila kita dah dahulu, Allah Rasul duduk ada kat mana pula? Di kat belakang. Jadinya nama dia apa? Membelakangkan Allah dan jangan kamu membelakangkan Allah dan Rasul. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa bukti seseorang itu tidak belakangkan Allah dan Rasul? Apa bukti seorang itu tak belakangkan Allah dan Rasul? Muka surat tak dapat lagi ke? 515. Minta maaf. 515. Surah Al-Hujurat. Okey. Apa? Boleh. 515. Ayat di atas sekali kan, ayat nombor 1. Surah Al-Hujurat. Jadi Allah seru ni, wahai orang beriman, janganlah. Bila Allah kata janganlah tu larangan ke ataupun suruhan? Kalau buat, maknanya kita sedang melanggar apa yang Allah larang. Kan? Bila Allah larang, jangan buat. Manusia buat juga. Jadi, apa bukti seorang tu belakangkan Allah dan Rasul? Ataupun mendepankan, mendahulukan? Dia mesti ada ukuran, kita boleh ukur sendiri. Jadi hidup kita banyak dahulukan ke belakangkan? Dan akhirnya dia akan jadi hasil tu. Hasil kan? Oh hasilnya beginilah bukti saya sedang dahulukan Allah dan Rasul. Betul tak? Betul tak? Faham tak? Konsep ni saya masukkan ni. Ni penting ni. Betul. Ni nak, orang kata apa? Ada boleh dia nak apa? Nak keluarkan, nak ketuk kita ni kan habis-habisan. Nak keluar habis-habis. Apa dia? Contohnya, inilah bukti saya dahulukan bidang kedoktoran. Sekarang saya dah mahir dah.
Tengok semua istilah doktor semua saya tahu. Ini bukti saya memang dahulukan apa? Ya, doktor ni. Oh, sebab tu saya pandai. Betul tak? Okey, sekarang apa bukti kita dahulukan Allah dan Rasul? Solat cepat. Satu. Itu perbuatan lah kan. Lagi? Kat mana tadi ni? Sami'na. Bila diajar Allah dan Rasul, apa yang kami dengar? Apa yang dengar? Dengar apa? Dengar apa? Wahyu. Perintah kan? Dan kami tak. Itu sebab tu saya nombor satu dulu yang tu. Jadi dia mesti kedua pula. Dia mesti pergi kedua. Macam nak dengar taat? Kalau dia duduk belakang, tak boleh. Kita sesuatu yang nak pandu kita, dia mesti duduk depan ke belakang. Cahaya kalau kita nak suluh lampu, nak pergi dalam gelap kan. Suluh kat belakang, jalan depan ke suluh depan? Jadi, Qurwah mesti kat depan. Allah dan Rasul mesti duduk depan. Macam mana kita dia ikut belakang, kita nak ikut? Tak mungkin. Tiba-tiba sekarang Allah Rasul pula ikut kita. Ikut cara kita. Saya nak macam ni. Allah Rasul, mari ikut cara saya. Macam tu lah. Tak. Jadi, apa bukti? Penting ni tanya bukti ni. Macam mana? Apa pencapaian kita? Dengan apa dia? Apa yang kita dengar daripada Allah Rasul? Al-Quran. Kita tengok kan sekarang. Semua bukti. Alhamdulillah, semua orang-orang Malaysia ni, Melayu Islam ni, semua letakkan Allah Rasul kat depan. Inilah buktinya. Apa bukti dia? Ya ke? Semua Alhamdulillah, semua tak ada masalah. Quran ni bercakap semua faham. Alhamdulillah, semua taat. Ya ke? Bukti tak? Dah bukti ke belum? Maknanya semua ni sekarang depan kan ke belakang kan? Betul? Apa bukti? Cuba terjemah sikit ayat ni satu. Panggil siapa-siapa. Dapat tak? Dengar taat, dengar maknanya fahami dia kan? Sama tak dia gairah bila dengar faham WhatsApp tu dengan faham ayat Allah ni? Itu ukuran bukti dia. Hasil dia macam tu. Bukti mula dia akan datangkan hasil, betul tak? Hasil tu lah menunjukkan inilah bukti dia letakkan sesuatu tu. Jadi sekarang apa hasil berlaku kat kita? Dah faham Quran dah rakyat Malaysia semua? Bukan orang kafir, orang Islam anak-anak ni dah keramai dah, semuanya boleh baca. Baca Quran tak ada masalah dah. Semua setakat hafal Quran ni semua tak ada masalah. Minim apa dia? Minoriti je lah. Bukti ke? Ke tak bukti? Jadi sekarang ni sebenarnya depan ke belakang? Saya nak tanya balik sekali ni. Tak, akui lah kita nak dia kena jujur dengan Allah kan? Jujur. Sekarang ni rupa-rupanya depan ke belakang? Jadi kena baiki tak keadaan? Allah dan Rasul ni duduk depan ke di belakang kita sekarang ni? Belakang lah. Kalau depan, kan? Tak ada masalah dah. Semua okey je. Betul? Kan? Jadi benda kena baiki tak? Ramai ke yang kena datang untuk baiki? Cukup ke yang kat depan ni seorang je ke? Ataupun semua yang depan sekali, depan ni? Yang mana lagi hebat? Yang depan ni ke yang seorang je? Yang depan ni sebenarnya. Faham kan? Jadi kena kerjasama. Faham macam tu? Jadi ni satu perkara. Faham syarat dia? Tak faham? Tak, soalan dia berat. Soalan dia Allah kata janganlah kamu belakangkan Allah dan Rasul. Kan? Tadi saya buat analogi apa? Saya tak belakangkan kalau sekolah lah pelajaran. Jangan belakangkan apa? Cikgu ke, ataupun jangan belakangkan ni. Dia minat apa? Matematik, admat. Bukti orang budak ni memang dahulukan admat dalam hidup dia apa? Contohlah, matematik tu susah kan? Orang lain semua admat, dia lecehkan lah, dia tepi lah. Memang dia tahulah dia gagal, dia tak nak lulus langsung kan? Yang ni, dia A contohnya kan? Itulah bukti dia apa? Kedepankan benda tu. Macam tu lah maksud dia. Jadi bukti kita kedepankan Allah dan Rasul kat mana tempat dia? Sini kan? Kemajuan tentang ni maju tak? Dah maju ke belum? Jadi bukti sekarang ni belakang ke depan rupanya selama ni? Belakang. Kan? Kalau depan dia sentiasa disibukkan dengan benda ni. Sentiasa. Dan sentiasa bimbang tak kalau ketinggalan? Oi, bimbang. Tapi ramai orang bimbang ketinggalan apa?
Kan? Ada tak ayah kena bimbang, mak menangis macam anak gagal SPM tu bila anak dia tak faham Quran? Ada? Angkat tangan? Ada. Nampak tak? Maknanya bukti kita dahulukan Quran ke dahulukan yang tu? Sepatutnya yang ni lah, ni yang paling takut. Tapi takut tak? Tak faham ni. Tapi tadi tak faham, tak boleh baca, tak faham bahasa Inggeris ke, tak faham apa kan? Rasa macam masa depan kamu bakal gelap. Yang ni masa depan bakal gelap ni, yang ni. Bimbang tak? Kalau bimbang, itu maknanya kita kena baiki. Itulah maksud dia. Jadi, mudah kan? Faham dah? Dah faham dah? Jadi sekarang kita ada masalah lah. Ramai yang masih belakangkan. Belakangkan. Sekarang kita kena duduk depan ni sekarang. Bila duduk depan maknanya apa-apa dia je. Faham? Okey. Itu yang keberapa tu? Yang kedua, syarat nak dapat nikmat. Ini sebab ni dah nikmat dia. Ini nikmat utama ni. Yang ke seterusnya, tengok lagi ciri yang kita nak dapatkan. Dalam surah 19 pula. 19. Ayat yang ke-58. 58. 19 ayat 58. Ini golongan yang Allah bagi nikmat juga. Jadi kita nak masuk kat pertama ni nanti para nabi Ini kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Jadi mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka. Ini juga cerita golongan yang 4 ni lah, terutamanya para nabi Daripada golongan para nabi, daripada zuriat keturunan Adam. Siapa zuriat keturunan Adam ni? Dalam tafsir Ibnu Katsir kata Idris. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan daripada golongan yang kami angkut bersama dengan Nuh. Nabi Nuh. Wa min zurriyati Ibrahim. Nabi Nuh ni yang anak dia itulah. Sam, Ham, Yafiz. Dan daripada zuriat keturunan Nabi Ibrahim. Dan daripada Bani Israel, daripada Israel iaitu Nabi Yaqub, cucu Nabi Ibrahim. Dan daripada golongan yang kami telah beri petunjuk dan kami memilih akan mereka lah. Okey, apa ciri-ciri semua ni nikmat yang mereka dapat sebenarnya? Ayat yang last tu. Iza tutla alaihim. Inilah nikmat utama. Daripada semua tadi yang ketiga ni yang penting ni, iaitu apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat daripada Ar-Rahman. Bila dibaca ke atas mereka ayat-ayat daripada Allah
Iaitu apa? Al-Quran. Al-Quran. Kharru sujada wa bukiya. Mereka segera menyungkur sujud, maknanya terus, cepat, taat. Dan bukiya apa? Dua. Satu taat, satu lagi dia ada roja, khauf dan roja lah. Mengharap yang tinggi dan juga rasa takut dengan azab, dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat. Ini nikmat yang besar terhadap apa? Ayat-ayat Allah ni. Memahami dan menghayati ayat-ayat Allah. Berusaha memahami dan menghayati ayat-ayat Allah, kita akan dapat nikmat, termasuk golongan ya. Okey. Satu lagi dalam surah 33 pula. Tiga puluh tiga ayat 36. Okey. Ini satu lagi ya. Dapat baca tulisan saya. 33 36 Ayat 36 muka surat 323. Surat 32 Surah 33 ayat 36, muka surat 433. 423. Rabun sikit. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Jadi tidak patut benar bagi seorang lelaki yang mengaku beriman dan seorang perempuan yang juga beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu
aturan, urusan, amran, apa-apa saja dalam apa saja perkara. Sebab tu amran tu umum banyak. Kadang-kadang ada orang dia taat dalam hal ni je. Tapi dalam hal ni tak boleh, betul tak? Dalam ibadah dia boleh buat, tapi dalam muamalah ikut dia. Tak boleh. Jadi tak patut kamu mengaku beriman, tak patut sikap macam ni. Jadi ni orang yang tak dapat nikmat sebenarnya. Jadi apabila ada aturan ni yang Allah dan Rasul tetapkan, tiba-tiba apa? Yakuna lahumul khiyaratu min amri. Ada pula satu pilihan yang dia rasa lebih baik daripada ini. Maka barang siapa yang dahakakan Allah dan Rasul dengan apa? Merasakan ada yang lebih baik dan tak yakin yang ni yang terbaik. Ni. Maka apa? Dapat nikmat tak? Tak. Faqad dhalla dhalalan mubin. Bila manusia tu Allah biar hidup dia sesat, nikmat tak tu? Walaupun dia dapat makan semua sudah rumah besar tapi sesat. Akhirnya sampai dia nak jumpa dengan betul-betul dengan Tuhan tak ada nilai. Itu nikmat ke tak? Tak. Itu. Jadi maka dia benar-benar telah sesat dalam kesesatan yang jauh. Jadi ni 4 ni cukup lah. Banyak lagi. Saya bagi 4 ni dulu. Syarat. Ini masuk taat tadi tu. Taat mesti dengar untuk taat. Macam mana? Hidup dia mestilah apa? Dahulukan Allah dan Rasul. Mesti disibukkan dengan ni. Inilah yang paling dia utamakan. Kan? Dan yang seterusnya apa? Dia usaha memahami sampai jiwa dia memberi kesan ni. Bukan dia tengok drama tu beri kesan. Maknanya dia dahulukan tu lah tu. Hati dia. Dia menunggu-nunggu. Dia punya apa? Episod demi episod. Dia tak menunggu-nunggu episod demi episod yang ni. Ini episod cerita realiti ni yang dia akan temui nanti ni. Tapi dia tak rasa. Jadi ini dah hilang nikmat sebenarnya. Jadi golongan yang Allah sebut ni, kalau kita tengok describe ni, para nabi, siddiqin, syuhada, solihin ni, ada tak sebut nikmat makan, minum tentang dunia? Ada tak? Tak. Semua nikmat iman dan apa? Amal soleh je cerita dia pasal para nabi. Sebab tu tengok apakah yang dibawa oleh para nabi. Okey, siapa para nabi? Tengok yang pertama. Apa tugas nabi? Nabi ada berapa? Yang kita wajib tahulah. Bukan wajib, yang kita patutnya tahulah ni. Orang kata 25 rasul lah yang ada dalam Quran kan nama ni. Nabi dan rasul ni kita kata samalah. Baik. Jadi Nabi SAW adalah nabi terakhir. Kan? Di mana tempat dia? Cuba buka surah 33 ayat 40. 33 ayat 40. Jadi sekarang ni kita pergi kat sini. Ni tadi dah kita nak syarat. Kan taat ni maksud dia. Wa may yuti'illah wa rasul, mereka akan sama dengan golongan ni. Sekarang kita pergi kat golongan ni. Para nabi. Siapa para nabi? Pertama, banyaklah para nabi kisah-kisahnya. Sebenarnya kita ambil dalam surah 33 ayat 40. Ayat 40. Ada banyak para nabi. Dan antaranya yang sekarang ni yang kita menjadi ikutan kita adalah nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok ayat yang ke-40. Senanglah. Bawah muka surat yang sama ayat pindah. Bawah ayat. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu. Muhammad siapa? Ibni Abdillah. Muhammad ibnu
Abdullah. Lagi? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin, kena hafal tu ha. Ka'ab bin Murrah bin Khalid bin Fihir. Nanti kita kena cuba selidik balik. Tak apa, jadi Muhammad bin Abdullah yang dimasukkan itulah daripada Bani Hashim. Baik. Jadi tidaklah Muhammad itu bapa-bapa seseorang pun dari kalangan laki-laki kamu. Itu daripada kalangan bangsa-bangsa Quraisy tu. Walakin Rasulullah, tetapi baginda adalah utusan Allah satu. Yang kedua, dan penutup bagi para nabi. Penutup bagi para nabi. Jadi tak ada nabi lah depan ni. Kalau ada dakwaan maknanya apa tu? Itu ajaran sesat. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah itu dengan setiap sesuatu adalah Maha mengetahui. Okey, jadi apa tugas nabi? Beri peringatan. Inilah sebuah hadis ni. Ya, untuk apa beri peringatan tu? Tujuan beri peringatan untuk apa? Supaya tak sesat. Tak ada hadis tu. Sekejap. Okey, jadi Nabi sebut. Ya, innama bu'ithu di ni kata Nabi. Maka rima ni pun kita boleh tambah lagi ni, ataupun ada dua riwayat ataupun salihal akhlaq. Cuba baca innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sekali lagi, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Okey, apa makna dia? Sesungguhnya tidak lain telah diutuskan aku ni, kan? Ya, memang untuk beri peringatan. Apa tujuan dia? Untuk menyempurnakan, supaya aku menyempurnakan akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling soleh, akhlak yang soleh, akhlak yang benar. Itu maksudnya. Akhlak yang mulia. Sekali lagi, sesungguhnya tidak lain telah diutuskan aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Boleh? Ini tujuan Nabi diutuskan untuk sempurnakan akhlak. Akhlak ni mana? Akhlak ni semua sekali Akhlak ni adalah akhlak kepada Allah. Apa dia? Akhlak kepada Allah, tauhidkan dia, tidak syirikkan dia. Itu akhlak hamba dengan Tuhan. Akhlak kepada manusia, memberi manfaat pada yang lain, mengajak untuk tauhidkan Allah. Itu semua. Akhlak kepada haiwan, itu semualah. Inilah tugas Nabi. Untuk menyempurnakan akhlak manusia ni, peradaban yang terbaik, yang sempurna. Karena itulah
untuk sempurnakan ni, manusia perlukan satu benda ni. Macam mana akhlak itu boleh jadi elok? Akhlak mampu jadi terbaik, jadi elok dengan apa? Dengan apa yang datang daripada Nabi. Iaitu apa? Tengok satu lagi hadis. Iaitu inilah dia yang dimasukkan bila Nabi datang untuk ajar akhlak ni, itulah nama dia. Inilah ilmu yang dimasukkan. Jadi dalam hadis lain, dalam riwayat At-Tirmizi yang disebutkan innal ulama warasah al-anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Walakin wa rasul ilma. Faman jam akhazahu akhazu bihazzin wafir. Nampak hadis ni lain tau. Ini yang ni satu hadis lain. Dua saya bagi ni. Dua hadis. Okey. Tak nampak? Tak apa. Nanti tengok dekat handphone je. Tak apa, kita terjemah pelan-pelan. Cuba baca dulu. Innal ulama warasatul anbiya. Bisa dengar kan? Okey. Yang ini ni. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Walakin warasul ilma. Faman akhazahu akhazu bihazzin wafir. Bihazzin wafir. Ni ha ni, za ni bihazzin. Ni ha ni. Pedas bi hazzin wafir. Okey, apa maksud dia? Sesungguhnya para ulama itu, siapa para ulama? Orang-orang yang berilmu lah maksud dia.
jamak kepada alim, ulama lah kan. Orang-orang berilmu, alim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berilmu, para ulama itu adalah pewaris bagi para nabi. Dia yang wariskan nabi itu. Maknanya apa? Dia sebut waris ni maknanya apa? Dibawa je lah apa yang telah diwariskan tu. Kan? Dia tak ada ambil yang lain. Yang tu, dia bawa yang tu. Okey, jadi wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu saya diterangkan. Ulama waris nabi. Habis para nabi ni bawa apa? Supaya kita tahu apakah yang diwariskan tu. Jadi sesungguhnya para nabi itu tidaklah mereka mewariskan apa? Dinar dan maksudnya apa? Ringgit and cents. Hari ni kan. Dinar, dirham, hari ni ringgit and cents. Para nabi tak wariskan yang ni. Tak tinggalkan benda ni. Maksudnya tak ajar kita macam mana cara nak cari ni. Ini memang kerja kita lah kan. Yang mereka datang bawa ni yang mahal lagi daripada ni. Apa dia? Walakin warasul ilm. Mereka mewariskan ilmu ni. Ilmu lebih mahal daripada dinar dan dirham. Okey. Ilmu ni maksudnya ilmu apa? Ilmu akhirat lah. Ilmu kat mana yang kita belajar ni? Ni sumber ilmu dia. Okey. Jadi maka barang siapa yang mengambilnya, mana? Apa yang dia wariskan apa? Ilmu ni. Maka mereka telah mengambil khazanah yang apa? Sangat-sangat hebat. Perbendaharaan yang melimpah ruah ni. Ini sebenarnya benda yang paling bekalan yang paling besar. Okey, dapat dah? Sekali lagi terjemah balik ya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mereka mewariskan dinar dan dirham. Jadi kita bangga dengan orang pandai cari duit. Ya. Tapi ingat, ya, itu bukan boleh dibanggakan lagi lah. Yang patut bangga apa ni? Ilmu ni. Jadi sebenarnya apa? Mana alat, mana matlamat? Adakah hadis ni maknanya mengharamkan kita untuk memiliki dinar dan dirham? Hadis ni nak atur kita adalah matlamat utama kamu apa dalam hidup? Ilmu. Dinar dan dirham alat. Hari ni manusia jadikan apa matlamat? Ni. Kan? Kalau dia tak reti cari ni, dia rasa hidup dia sedang dalam kegelapan. Betul tak? Tapi bila dia tak faham Quran, dia rasa tak dia sedang gelap. Ini masalah cara fikir yang kena betulkan. Betul tak? Jadi sekarang ni manusia sedang depankan Allah dan Rasul ke ataupun depankan dinar dan dirham? Ya, sebab tu ibu bapa sangat bimbang anak aku nanti. Dia rasa macam habislah dia. Kan? Sedangkan rupanya apa? Kadang-kadang inilah jadi istidraj untuk mereka. Bila dia tak ada ilmu. Jelas? Faham? Itulah keadaan hari ni. Ujian kita hari ni. Kena betulkan tak? Kena kan? Inilah para Nabi. Ini tugas Nabi. Nabi nak betulkan. Jadi Nabi beritahu. Tetapi mereka hanya wariskan ilmu. Dan Nabi kata apa? Siapa yang kutip ni, dia dah dapat satu harta perbendaharaan yang sangat best. Bekalan. Ni Nabi nak tune balik kita ni. Ramai manusia kata ini best. Tapi Nabi kata inilah yang best. Kita bila ada pilihan, tadi kan ayat tadi tu. Mana? Yakini segala yang datang dari Allah Rasul adalah yang terbaik. Ni sekarang Nabi kata ni terbaik, ni paling best. Kita yakin tak yakin? Ya ke? Dia kata banyak yang tak yakin lah. Macam mana? Macam mana ni? Kan? Bila kita yakin ni, kita akan dapat nikmat tak? Ya, tu syarat nak dapat nikmat tu. Macam mana? Nak kena bagi nampak lah kan? Dia kena belajar. Jadi kat sini. Sebab itulah Allah kata, cuba buka dalam Quran ni, kita boleh kuatkan lagi dengan ayat Quran. Cuba buka surah 10. Ayat .
57, 58. 57 hingga 58. Surah 10, surah apa? Yunus. Muka surat 215. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Wahai sekalian manusia, benar-benar telah datang kepada kamu mau'izah. Apa tu? Pelajaran, ilmu, bimbingan. Daripada siapa datang? Tuhan kamu. Tanda rahmat sayangnya Allah pada kita manusia ni. Dan peringatan ini semua sebagai apa? Penawar, wa syifa. Ni sebagai ubat penawar tadi. Apa penawar dia? Penyakit apa tadi? Apa penyakit yang nak diubati ni? Penyakit itulah. Kan? Dinan jadi matlamat. Yang tu jadi penyakit tu. Penyakit tak yakin dengan apa yang datang daripada Allah Rasul terbaik. Ni penyakit. Jadi Quran nak betul penyakit tu. Jadi nak repair penyakit ni, nak ubat apa dia? Dengan mau'izah daripada Allah. Ini tujuan datangnya Quran. Jadi tujuan datang Quran yang utama mengubati penyakit fis sudur. Sebab itulah syifa'ul lima fis sudur. Tapi nak jadikan untuk yang lain-lain boleh tak? Ni kalau sakit ke, kan? Nak baca surah Fatihah, nak ruqyah. Ya. Tapi ingat, jangan yang itu pula jadi macam utama. Sebaliknya yang ni tak jadi. Quran ni utama dia, asal dia petunjuk. Tapi ya, dia mukjizat yang ada lagi kelebihan yang lain. Tapi jangan tinggalkan yang utama dia. Apa dia? Quran ni hidayah merawat penyakit tak yakin dengan janji Allah tu. Itu memang penyakit besar. Dan penyakit ni dengan penyakit fizikal ni mana lagi mudarat berbahaya. Kalau sakit sini kan kita pun dapat sembuh. Kan? Ataupun dia sakit, lepas tu kat sakit dia kekal tak? Kekal tak sakit ni? Sakit keluaran ni fizikal kekal tak? Paling kuat pun apa? Mati habis. Kalau penyakit ni kan sekarang nampak macam sihat kan? Tapi bila nanti dia mati, agak-agak apa jadi? Dia akan sakit bila sampai tu nanti. Lagi berpanjangan sakitnya. Kan? Bahaya. Tapi manusia tak nampak ni penyakit ni lagi bahaya. Okey. Sebab itulah ni lah maksud dia. Wa syifa'u lima fis sudur. Dan wa hudan, bila dah sihat, senang tak ikut petunjuk? Baru lepas tu step seterusnya apa? Wa hudan. Dan barulah boleh jadi apa? Pembimbing, terbimbing, petunjuk. Dan rahmatun lil mukminin, dan menjadi rahmat bagi orang yang mana?
Bukan semua. Tadi mula-mula manusia. Rupanya daripada ramai-ramai manusia tu, bukan semua dapat. Akhirnya siapa yang dapat? Kelompok yang beriman saja dapat. Tak semua. Jelas? Kemudian Allah kata apa? Jadi kalau kamu masuk kelompok ni, Allah kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatih. Apa tu? Dengan fadli apa? Kurniaan Allah ni. Dan dengan rahmatnya. Apa maksud fadlillah? Apa maksud rahmatnya? Dua nampak macam sama lain tu. Kurniaan apa? Kurniaan ni macam ni. Saya bagi seorang budak kan, dia baru belajar menulis kan, dia pun tak ada, kita bagi dia apa, pensel mechanical yang lawa tu kan, ini nama dia apa, fadl, kurniaan. Okey kan, dan dia pula daripada kurniaan tu dia buat apa, dia ambil dan dia tulis dan hasilkan satu, itu nama dia apa, tanda dia dah dapat kesempurnaan lain, itu rahmat. Sebab itulah masuk ayat ni, kurniaan Allah, kata Ibn Abbas, Al-Quran. Ayat yang 4 ayat tadi tu, yang 4 ayat atas tu semua tu Quran. Apa dia Quran pertama? Mau'izatun min rabbikum syifa dan hudan wa rahmah. Itu semua cerita pasal Quran. Ayat 57 tu Quran. Yang dibawa oleh Rasul ilmu ni. Jadi dengan kurniaan Allah ni, yang ni Quran, dan rahmatnya apa? An yaj'ala, tulis. Rahmat Allah tu maknanya apabila Allah menjadikan engkau ahlinya. Okey? Tulis. Ain apabila ja'ala ja'alahullah ahli, akan ahlahu. Apabila Allah menjadikan dia ahli dia. Ini rahmat. Kurniaan tu Quran. Okey. Tapi Quran ada je. Tapi tak ada, kita tak dapat apa? Tak dapat gunakan dia. Tak dapat manfaat dia. Ketika itu sampai tak rahmat tu? Tak sampai. Itu kata Ibn Abbas ni apa? Quran ada dah hari ni. Tapi hanya sebagai kitab yang suci. Dalam debu je. Faham? Jadi, dapat tak kurniaan Allah? Dapat. Tapi manfaat? Tak. Jadi, kasih sayang tu sampai tak? Tak. Kamu tak guna pun, macam mana ni aku nak bagi kasih sayang? Kamu abaikan dia. Macam mana aku nak bagi kasih sayang? Bila kamu gunakan dia, kamu jadi ahli dia, kamu tekuni dia, kamu fahami dia. Allah sayang tak? Allah mesti suka sebab kita hargai apa yang dia bagi. Betul tak? Mak bagi hadiah contohnya kan. Kita, tiba-tiba kita tengok, apa tak pakai-pakai? Geram tak? Tadi bukan main nak. Bukan main minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Hai minta. Dah Allah bagi. Kita buat apa pula? Sakit hati tak kalau macam tu? Kalau kita lah kan. Tadi bukan main, kita pun penat ni, cari duit. Okey, cukup bulan ni saya pun bagilah. Nah, ambil ni. Nah, tengok-tengok dia buat apa? Habis, tak pakai pun. Kan? Itu sifat kita nampak, itu energi mudah untuk kita ni. Ni sekarang Allah bagi. Siapa yang sampaikan? Senang tak jalan cerita nak sampai Quran? Senang ke susah? Jalan cerita Quran yang boleh sampai hari ni penuh dengan apa? Penuh dengan keringat dan darah kan? Kalau kita fahami itu, hari ni kita dapat ni. Tapi kita buat apa? Itu maksudnya. Sebab itulah kata Ibn Abbas, apa maksud ni? Dengan kurniaan Allah yang Allah bagi dan rahmat dia itu, dengan Allah kita ni jadi ahli dia. Jadi ahli Quran ni. Kan? Barulah apa? Ketika ini fabizalika, maka dengan sempurna dan nikmat ni falyafrahu, maka hendaklah apa? Kamu bergembira. Inilah hal Nabi suruh kita tu, gembira. Kalau siapa dapat ilmu ni,
Dia sedang dapat khazanah yang hebat, kamu sepatutnya syukur. Dan kamu sepatutnya sedih kalau tak dapat. Tapi ramai orang sedih bila tak dapat apa? Dinar dan dirham, betul tak? Tapi bila tak ada ilmu, dia tak faham ni, dia rasa sedih tak? Tak, maknanya dia rasa benda ni tak mahal. Dia rasa yang tu mahal. Fikiran dia sekarang ni dah terpesong ke belum? Dah. Itulah keadaan dia. Yalah. Betul Allah kata fa bizalika falyafrahu. Dengan nikmat ni, bila kamu dapat nikmat Al-Quran ni dan orang hati kamu dapat jadi ahlinya, maka gembiralah dengan benda ni. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Kerana ini nikmat ni tak ada tandingan. Ini lebih baik daripada segala yang manusia himpun. Ada orang dia himpun itu, dia himpun ini, macam-macam. Betul? Rupanya di akhirat semua yang dihimpun tak ada nilai. Ada sahabat Nabi tak ada dapat himpun apa? Betul tak? Mus'ab bin Umair dulu dia macam-macam ada himpun. Kan? Dia pergi Madinah, disampaikan Quran. Lalu dia mati masa perang Uhud, tak cukup kain. Sebelum ni dia orang kaya. Tapi dia dapat apa? Dia dapat jadi syuhada, masuk syurga tanpa hisap terus. Untung tak? Itu maksudnya, patutnya dia gembira. Inilah cara fikir yang Quran nak betulkan. Inilah tugas para Nabi. Jadi, Nabi SAW datang untuk menyampaikan ilmu ni. Sebagaimana juga dalam surah 3 ayat 164. Salah ayat 3, 164. Tutup dengan ayat ni. Inilah nikmat kepada orang-orang yang beriman sahaja. Surah 3, 164. Nanti kita sambung Siddiqin, Syuhada dan Solihin pula. Surah Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 71. 71, okey. 164. Okey, boleh Semua dapat Kita satu lagi, saya nak kena bagi motivasi pada kalau siapa yang uzur kan, mungkin ada kekangan, tapi ingatlah besar pahala daripada orang yang senang. Kita usaha nak buka juga ayat Allah ni, ingatlah. Kita yakin pahala pasti besar daripada apa yang kita lakukan, insya-Allah. Kalau rasa sengal-sengal kaki kan, insya-Allah. Jadi tak sama apa dia? Al-ajru ala qadaril masyaqqah. Ganjaran itu di atas kadar kesusahan seorang tu. Lagi susah tapi dia buat, dia tak sama walaupun orang tu sebelah ni buat benda yang sama, tapi orang ni kadar susah dia lebih susah daripada orang ni. Pahala orang ni besar tak? Besar sebab dia ada uzur tapi dia buat. Yang ni tak ada uzur dia boleh buat lah. Nampak tak? Itu kita kena ingat tu, syukur. Jangan bimbang lah. Boleh Okey. Cuba tengok ayat 164 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Cuba tengok ni, Allah kata ni nikmat. Nabi itu sendiri nikmat kepada orang beriman. Laqad mannallah, sesungguhnya Allah telah pun manna apa? Al-Mannan Allah ni. Manna ni maknanya pemberian anugerah yang besar yang tak boleh dicapai dengan usaha pun. Tapi dia nak bagi. Faham? Kurniaan. Contohnya kan kalau kat sini raja kan, kita tak layak pun tapi dia nak bagi.
kurniaan kan. Jadi Allah ni dia beri pada siapa? Itu sebab mannan. Sebab itu orang-orang yang dia dalam Quran, siapa yang nak batalkan sedekah dia, buat apa? Buatlah perangai mannan ni. Mannan ni maknanya dia rasa dia berjasa. Lalu kerana jasanya tu, dia berhak untuk ungkit jasa dia kat orang. Jadi siapa yang buat perangai ni, kan? Apa dia? Dia punya sedekah tu terbatal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan perangai ungkit-ungkit jasa ni. Kan? Rupanya kamu buat sebab nak orang hargai jasa kamu, bukan sama fikir pahala daripada Allah. Allah dah bagi dah. Orang tu nak buat pun. Kan? Itu antara dia dengan Allah lah. Kamu dah dapat pahala dah, tapi kamu nak batalkan pahala. Jadi mannan ni milik siapa? Allah. Kita tak pernah boleh rasa jasa dalam apa benda pun sebenarnya lah. Kalau kita dapat buat baik, sebenarnya kita kena rasa untung. Sebenarnya jasa siapa tu? Jasa Allah yang buka hati kita untuk buat benda tu. Bukan semua orang boleh dapat. Untung kita dapat buat amal soleh, orang lain tak dapat buat. Kan? Jadi ini. Jadi laqad manallahu kata Allah telah pun memberi anugerah jasa ke atas orang-orang beriman ketika mana dia mengutuskan pada mereka seorang rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Dan apa rasul ni buat? Tugas dia membacakan ke atas mereka ayat-ayat daripada Allah. Inilah tugas nombor satu rasul. Baca ayat-ayat Allah. Dan anbiya ni dia waris rasul. Apa dia kena buat? Ulama ni waris rasul, dia kena buat apa? Dia pun kena baca ayat-ayat Allah, beritahu manusia yang tak tahu kat mana Allah beritahu kat dia. Inilah tugas kita. Sebab tu kita kena tadabbur ni. Kita buka, rupanya Allah cakap macam ni. Rupanya Allah, saya tak tahu rupanya. Jadi tugas kita beritahu benda tu. Daripada masa lain sebanyak kita ada 24 jam, kan? Mana mungkin kita nak dapat benda tu kalau tak ada satu benda yang fokus, kan? Dalam masa 23 jam yang lain mungkin kita tak sempat nak bincang benda ni. Jadi itulah kadar yang kita mampu kita sampaikan. Jadi ini nikmat. Dan dengan ayat-ayat Allah ni apa? Wa yuzakkihi, mengubati, membersihkan jiwa, itulah syifa dari tu. Dan dengan ayat-ayat ni akhirnya apa? Ilmu tentang akhirat bertambah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dapat hikmah, dapat hakim tadi tu. Macam mana atur hidup, peraturan itu hidup dengan syariat. Ni hasil dia. Dan wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Sebelum dapat ni, semua kita dalam keadaan apa? Betul tak? Betul. Sebelum kita faham Quran, sebenarnya kita rasa okey je. Sebenarnya kita sedang apa? Sesat yang jauh, tak nampak. Sibuk. Kan? Demikianlah nikmat para nabi diutuskan kepada kita. Sebab itulah ini golongan yang diberi nikmat. Hari ini kita bincang tentang antaranya para nabi. Jadi hari ini ke sini dulu untuk pagi ini. Kami adakan ni di Masjid Ridwaniyah, khusus bahasa Arab mudah. 2 hari je. Masjid Ridwaniyah berapa bulan ni? Berapa bulan? Bulan ni lah, bulan ni. Saya syorkan kalau nak masuk, boleh masuk lah. Di Masjid Ridwaniyah. Berapa bulan ni? 22 kan? Alamak, saya tak ada pula. Lupa pula. Kalau nak ni boleh tu. Nanti mungkin kita, kalau okey kita boleh ajar kat sini pula. Tapi dia tak ada belajar sini. Belajar bahasa Arab macam mana saya terjemah, apa maksud lebih detail. Simple je. 22 kan? 22 bulan kan? Tak ada? Saya tak buat handphone. Tak tahu di masjid nanti saya bagi iklan lah kat Ustazah ke siapa dekat, boleh masuk kat grup kot. Saya iklan, bagi dia punya iklan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang minat bolehlah hadir di Masjid Ridwaniyah 2 hari. Kita buat kat Masjid Ridwaniyah 2 hari. Petang 22 rasanya. Tapi kalau ada anak-anak ni sebenarnya untuk remaja-remaja pun boleh didedahkan. Ini orang kata pendedahan utama. Rupanya senang je, macam ni je dia nampak lah. InsyaAllah.
Ha? Oh, boleh juga, boleh. Cari kita bincang. Boleh? InsyaAllah. Sampai sini dulu untuk pagi ini. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.